Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Maka sekarang genaplah 1 bulan daripada first test saya, dan sekarang adalah 3 hari bulan Julai. Ini bermakna hari ini saya akan membuat FTP test saya yang kedua, dan genaplah sebulan saya melakukan latihan menggunakan basikal di dalam rumah, dan saya ada mixkan sikit dengan workout gym training dengan jogging di luar. Tapi sekarang ni government kita dah announce PKPD dekat Selangor dan Kuala Lumpur, maka saya pun terkesan jugalah sebab saya dalam kawasan tersebut. Jadi sebelum saya menggunakan FTP test saya, kita akan buat HRV stress test. Apa itu HRV? Adalah heart rate variability. Saya akan menggunakan Garmin device dan juga chest rep ataupun heart rate monitor. So, mari kita mulakan dengan HRV stress test dulu. Jadi, ini adalah device yang akan saya gunakan untuk buat HRV stress test. Kenapa saya buat HRV stress test adalah untuk memastikan sama ada tahap badan saya dalam keadaan yang baik untuk buat exercise yang lebih hard ataupun test atau tidak. So, device yang akan saya gunakan adalah jam Garmin Fenix 5. So apa yang perlu saya buat adalah saya just press activity kat sini, press kat bawah. Ok, kat sini ada HRV stress test. Okay, kita boleh terus pakai je kat sini, tapi make sure kena ada chest rep ataupun heart rate monitor untuk buat. Dan sebelum saya buat test ni, saya dah rest 1 hari. Ok, jom kita go. Okay. Selalunya kita kena berdiri dan dia akan measure selama 3 minit. Okay, kat sini dia menunjukkan high stress level. So kat sini menunjukkan sama ada saya punya rest tidak mencukupi ataupun saya dalam keadaan yang sangat stres lah sekarang. Maybe sebab lockdown lah kot. Okay, now kita boleh proceed untuk buat FTP test. Okay guys, sekarang saya dah ready untuk buat FTP test. Tapi sebelum kita buat FTP test, macam biasalah saya akan tunjukkan saya punya setup. Setup macam biasa tak berubah. Basikal, trainer dan juga application Trainer Day. Ok, kat sini saya dah connectkan device saya, heart rate monitor dengan cycling power meter. Ok, sebelum buat FTP test, saya nak buat warm up dulu. Warm up program yang akan saya pilih adalah Ultimate 30 minute race warm up. Ni free juga ni. Ok, good to go. Ok, saya baru habis warm up saya. Banyak set juga ada buat zone 4, zone 5, even zone 6. Hold for 1 minute and 30 seconds. Lepas ni kita rest, minum air jap dalam 5 minit. We're gonna go for FTP test. Alright guys, saya dah habis warm up. So sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat FTP test pakai Garmin device. So macam biasa saya kena reconnect balik power meter, chest rep, semua dengan Garmin device ni lah. Then kita kena pergi dekat buy indoor punya program. Okay, pergi dekat back.
Ni dia suruh calibrate balik. Kita calibrate sekejap power meter. Dia biasalah kadang-kadang susah sikit, ambil time sikit Okey, untuk buat FTP test dekat menggunakan Garmin device, kita pergi kat training. Okey, dia ada tulis FTP guided test. Kenapa saya suka Garmin ni? Ada orang buat 20 minute test, ada orang buat 1 hour test. Tapi Garmin ni dah ada macam special dia punya calculation tu lah, macam mana nak kira FTP. So kita boleh start lah. Okay, dah suruh warm up slowly, easy for 10 minutes or 20 minutes. Saya dah warm up. Intensity targets will increase every 3 to 4 minutes. Test is completed when FTP is detected. Senang je pakai FTP test ni pakai Garmin device. Okay, saya rasa kita boleh mula lah. Okay, so saya akan skip warm up ni sebab tadi saya dah warm up for 30 minit. Saya akan press terus button. Okay, now for 4 minutes dia suruh saya buat 200 to 220 watt. So it just maintain the wattage kat dalam green zone tu for 4 minutes. Okay, tinggal lagi 10 saat. Now saya rasa dia akan naik lagi. Alright, 4 minit 225 ke 245 watt. Five second, lepas ni akan naik lagi. Saya dropkan gear saya lagi 245 ke 265 watt. 4 minit. Five second. Benda makin susah. Alright, esok saya berhenti kat situ. Saya pun tak tahu kenapa, tapi saya rasa saya boleh kayuh lagi. Okay, basically dia akan beritahu lah result, walaupun kita dah nampak dia result kan. Nampak tu, dia tulis 221, turun 1 watt daripada saya punya bulan lepas 222. So tak nak kita accept Okay, saya punya watt per kg turun daripada 3 ke 2.9. Satu keputusan yang saya tak suka lah. Saya tak expect macam ni lah. Semestinya sebuah keputusan yang amat saya tidak jangkakan, kerana saya expect akan ada sedikit lah peningkatan kepada FTP result saya, tapi malangnya benda lain yang jadi. Sebelum saya mengulas dengan lebih lanjut dan membuat rumusan tentang keputusan saya ketika ini, apa kata kita lihat dulu saya punya performance level dalam masa 6 bulan daripada Januari hingga sekarang ni. Jom kita tengok. Okay, ini adalah performance stats saya daripada Garmin application.
untuk FTP kita dapat lihat penurunan 1 watt daripada 222 ke 221 watt dalam masa sebulan. Watt per kg saya turun daripada 3 watt per kg turun ke 2.99. Kalau dilihat perbezaan dalam masa 6 bulan pula, pada bulan Februari yang lalu FTP saya melebihi 250 watt. Ini mungkin kerana saya melakukan latihan yang lebih intens dan di luar, dan juga mengambil masa yang lama lah untuk latihan. Tapi apabila masuk ke bulan April dan Mei, iaitu bulan puasa, saya sudah mula tidak training dengan begitu konsisten, dan saya hanya melakukan light indoor training saja di rumah. Hinggalah masuk ke bulan Jun, FTP saya telah turun bawah paras 230, iaitu 222, dan sehingga hari ini turun lagi 1 watt. Kalau dilihat pada watt per kilo saya pada bulan Februari yang lalu, ia menunjukkan pada paras 3.4, tapi sekarang dah turun bawah paras 3 watt per kilo. Jadi itulah tahap performance saya dalam masa 6 bulan ni. Kita dapat lihat penurunan yang sangat ketara. Itu saya boleh kaitkan dengan time on saddle ataupun latihan durasi saya yang semakin berkurangan. Sebab pada Januari hingga April saya melakukan training di luar dan mengambil masa ataupun durasi training yang lebih lama berbanding indoor training. Sebab selalu saya weekday saya akan buat 1.5 ke 2 jam, dan weekday pula, weekend pula saya akan buat 3 ke 4 jam training. Berlainan jika dibandingkan dengan indoor training ini, dan saya limitkan pada 1 jam saja per session. Jadi mungkin itulah penyebab kenapa kurangnya performance saya pada kali ini. So, saya nak rumuskan sikit pasal indoor training ni. Mari kita mulakan dengan kekurangan ataupun the negative side of indoor training ni. Plan yang saya ambil ni ataupun apa yang saya rancang ni mungkin tidak mencukupi, sebab macam kita lihatlah kurangnya time on saddle. So apa yang saya perlu buat untuk next step adalah untuk meningkatkan sikit time on saddle saya walaupun dalam indoor training, dan seterusnya saya rasa motivasi yang semakin menurun kerana indoor training ni boleh mendatangkan kebosanan. Yalah, kalau nak dibandingkan dengan latihan di luar, kita boleh menikmati pemandangan, kayuh dengan kawan-kawan, lepak minum. So benda tu tak membosankan lah. Okey, kepada kelebihan pula ataupun positive side. Dengan indoor training ni ataupun training plan yang saya buat ni, saya dapat mengenali fizikal ataupun badan saya dengan lebih mendalam. Macam kita tahulah, training yang saya buat sekarang ni tak memadai untuk meningkatkan performance level saya. So apa yang saya boleh buat, saya perlu rancang training yang lebih sistematik dan lebih pada durasi pada next time. Dan seterusnya, application trainer day ni baik untuk mengekalkan performance, sebab lebih baik kalau kita ada training program daripada tak ada training program langsung. Seterusnya, walaupun result FTP saya menurun, tapi apa yang saya boleh rasa perubahan pada fizikal saya semasa berkayuh indoor, jika dibandingkan dengan FTP test saya yang pertama dan sekarang, saya rasa dapat berkayuh dengan lebih selesa. Itu boleh dilihat kepada saya punya heart rate threshold saya daripada 170 kepada 165. So bagi menjawab persoalan adakah indoor training ni boleh meningkatkan performance ataupun tidak, jawapan saya adalah ya, boleh. Tapi kena ada training plan ataupun training program yang betul untuk meningkatkan performance. Jadi apakah plan saya yang seterusnya? Mungkin saya akan ditch trainer day buat masa sekarang ni, dan saya akan subscribe training program daripada Garmin. Sebab daripada Garmin punya training program ni, diorang dah ada coach, dia akan customize kita punya training program based on our goals. Jadi
Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana melihat video ini. Thank you.